ayat-ayat mutasyabihah dan pendirian ulama daripadanya. Ayat-ayat mutasyabihah, kita telah maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, iaitu bahawa ayat-ayat Quran ini terbagi kepada ayat muhkam dan ayat mutasyabihah. Sebagaimana Allah taala firman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Jadi ayat ni ada dua. Ada ayat muhkam, iaitu ayat yang tidak boleh ditanggung makna, melainkan di atas satu makna sahaja. Supaya dengan qul huwallahu ahad, kata olehmu bahawa tidak ada Tuhan, bahawa Allah itu Tuhan tu, Allah tu ahad, satu sahaja. Maka maknanya jelas, tidak boleh tanggung makna lain. Tapi kalaulah kita sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka itu. Makna tangan di atas tu boleh tanggung makna yang lain daripada makna zahir. Boleh tanggung makna tolong, boleh tanggung makna tolong Allah Subhanahu wa taala, boleh makna kuasa, boleh tanggung makna-makna yang lain. Dan makna zahir itu tak boleh kita tanggung. Itu dikirakan ayat mutasyabihah katanya. Dan pendirian ulama daripadanya. Apakah pendapat ulama-ulama al-muslimin al-mu'tabarin, ulama-ulama Islam ni? Telah warid beberapa ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi waham pada zahirnya serupanya Ta'ala akan makhluk. Ada ayat Quran, hadis-hadis banyak, nanti kita sebut depan tu. Yang zahir dia tu menunjuk di atas serupa. Dan ada ayat yang yakin, qat'iyatud dilalah, orang panggil qat'iyatud dilalah, maknanya yang dilalah dia, makna dia saat itu putus, tidak boleh tanggung melainkan di atas satu makna. Ada ayat macam itu, sebab Tuhan sebut laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak serupa dengan sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan Tuhan Maha As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Jadi ada ayat yang menunjuk di atas makna yang jelas sangat bahawa Tuhan tak serupa. Maka ayat lain tu kita yakin bahawa Tuhan tak serupa. Sebab tu cara ulama, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni memang jelas benar lah. Ada kaedah dia, ada lakan dia, iaitu Tuhan sebut kata Tuhan tak serupa dengan sesuatu pun. Bila Tuhan sebut kata Tuhan tak serupa dengan sesuatu, maka hak itulah hak qat'iyatud dilalah. Hak makna dia sana itu jelas. Maka hak lain sana itu, hak lain sana. Maka hak lain sana itu orang panggil memberi waham dah lah. Kata Tuhan serupa, dia berat, dia yakin hal ni dah. Maka hak mana-mana pun mari, hak mana-mana pun mari ayat atau hadis yang menunjuk bahawa Tuhan serupa kok, orang panggil waham dah lah, kerana hak yakin kata Tuhan tak serupa. Supaya kita pocok, kita kata hak ni tak serupa cerak dah. Lepas tu dah orang royak dia tak serupa kok. Lemon ni bukan bakar ni, tak pun dah royak ke apa pun. Royak atau nak serupa tak kira apa lah, kerana waham saja. Tu orang panggil waham. Waham ni dia ada istilah dalam ilmu ni, ada yakin, al-yaqin. Ada ilmu, al-ilmu atau al-yaqin. Orang panggil ilmu ni yakin, idrakus syai' ala ma huwa alaih,
dapat sesuatu kena di atas hakikat. Orang panggil al-hukmul jazim, hukum yang putus. Nah, al-hukmul jazim, hukum yang putus tu orang panggil yakin. Dan ia ada zon sana itu. Nah, hukum hak ar-rajih, hukum hak kuat orang panggil, supaya kita kuat pegang, supaya kita duk bandinglah. Kata kalau kita kata tak masuk lagi waktu zuhur, maka itu panggil zon. Kita berat lah itu. Masuk dah ni, orang panggil zon. Hak tu panggil zon. Yakin hak putus. Supaya kita kata Tuhan tak serupa, maka tu yakin. Lepas tu mari ayat-ayat mana pun hak waham, hak nak nunjuk di atas serupa tadi orang panggil waham dah lah. Kerana hak yakin tak ada. Hak yakin tak ada. Hak tu lakan dia tak boleh lari tu. Nah, cara neukit atau cara mikir ni dia tak boleh lari kot lain lah. Nah, sebab tu ada setengah Allah. Kita baca kan, Tuhan royak siap dah kata Tuhan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita duk baca dalam buku geng-geng Wahabi ni pergi kata Tuhan ada bayi. Ada bayi Tuhan nak apa ke bayi? Tuhan kuasa boleh buat gol lain, boleh kita teduh ke gol lain, apa kita teduh ke Tuhan. Tuhan ada bayi pula. Kerana apa? Kerana ada hadis ke sab'atun yuzilluhumullah. 7 jenis manusia boleh duduk di bawah bayang bayi Tuhan. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 jenis hak diteduh oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari hak tak ada bayi, malaikat bayi Tuhan. Sebab tu dia pergi kata ada Tuhan ada bayi. Lepas tu kalau duk pegalah tu apa tak baca ke Tuhan dah sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan tak serupa dengan sesuatu pun. Nah, semua hak mari menunjuk kata ada bayi, hak menunjuk kata ada tapak kaki, hak menunjuk semua hak tu orang panggil muhtamalat atau panggil ada boleh tanggung, boleh ihtimal, boleh tanggung. Maknanya banyak boleh tanggung. Maka jelas kata hak yakin hak sama mana dah hak satu tu. Hak tu orang panggil dia memberi waham kata serupa aja. Manalah tu. Tu maknanya waham pada zahirnya. Nah, zahir ayat atau hadis saat itu serupanya Ta'ala, serupa Tuhan akan makhluk. Tuhan serupa makhluk atau sifat-sifatnya. Tu fak dia tengah atas sifatul zil, sifat teduh. Nah, ya orang panggil sebab tu dia jadi mazhab hak mi panha talak. Ada masalah hukmu. Tak ada ni. Nah, lepas tu pula hukum pun jadi baik tu lah fak dia. Hukum pun jadi pelak-pelak dah jadi tak ada sebab dia tak ada turut lakan hak ulama as-sawadul a'zam, hak ulama ramai. Lepas tu dia firqah satu golongan yang mi panha banyak sekali lah ni. Hak apa panha lah kau? Ikut hak tu panha kau ni panha. Ada masalah lah kau? Tak ada masalah. Ya kecek je tu, kecek pak ada masalah dah. Ngajar pak dah mi panha dah. Hak tu hak ni. Kita fikir situ pun kita tengok tahu dah kata mi panha. Sepuluh orang ngepek seumur dah panha gitu deh. Kalau orang jadi bini ngepek seumur masalah ke? Tok laki ngepek seumur tak kena gapo. Jadi masalah, ada masalah. Mazhab ada masalah. Situlah kita nak ayat. Itulah. Sifat-sifatnya yang mana akan membawa pula kepada kekurangan pada hak Allah Ta'ala. Sifat-sifat ada ke? Ya pegang kata Tuhan ada sifatul yad, sifat tangan, sifatul nuzul, sifat turun. Ya pegang sifat belaka tu. Sifat turun. Sifat istiwa, sifat duduk atas. Sifat belaka ke sifat belaka. Maka ada sifat-sifat tu membawa kepada kekurangan pada hak Allah Ta'ala. Membawa kepada menunjuk
ada makna kekurangan. Bila serupa dengan makhluk ni, dia ada kekurangan lah. Dulu ni orang Nasara, orang Yahudi ke, afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Waktu hidup kata Tuhan ke, maka adakah fok mung saat ni tu pilih hak jatah, lepas tu Tuhan we ada anak tina. Ada orang kafir Quraisy dulu, tak orang Nasara seperti tu juga. Tu. Innakum latakuluna qawlan 'azima. Hak Tuhan sebut. Sebab tu dia panggil nunjuk di atas kekurangan pada hak Allah. Tuhan nak turun apa? Tuhan Maha Kuasa. Sebab tu Tuhan sebut semua saat ni tu nunjuk di atas kamal. Al-kamalulillah, sempurna Tuhan tu. Tuhan boleh sebut innallaha ma'as sabirin. Tuhan bersama orang sabar. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan lebih dekat pada urat leher. Kerana makna kamal Tuhan, sempurna Tuhan tu serupa ya. Dekat, jauh, tinggi, atas, di situ Tuhan tak ada beza sikit apa ke? Tak ada beza ke apa di situ Tuhan. Muka Tuhan ni kuasa mutlaqah. Kuasa. Tuhan Maha berkuasa, jadi tak ada pelik ke apalah Tuhan. Kalau Tuhan kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Tuhan lebih lekat pada urat leher itu, menunjuk kata Tuhan sempurna. Maknanya tak ada beza di sisi Allah, dekat jauh tak ada beza sikit habuk kali. Tu. Jadi sebab tu bila kita kata ada menunjuk kata serupa Tuhan, cuba kita tengok. Saya dah sebut sama bahawa benda makhluk ni ke, alam makhluk ni, dia tak lari daripada nep perkara. Tak lari pada nep perkara benda makhluk ni. Pertama, benda makhluk ni dia boleh ada dan boleh tak ada. Sebab tu tarikh benda mungkin mayasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Barang hak sah, boleh ada boleh tak ada. Kalau mana-mana benda hak boleh ada dan boleh binasa, maka itu makhluk, sifatlah tu makhluk. Maka Tuhan tidak. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tuhan tak serupa. Yang kedua pula, bila benda makhluk ni ada as-sifat, ada sifat-sifat. Hitam, putih, merah, hijau, kuning. Semua tu benda makhluk belaka tu. Dan benda makhluk ni ada azminah. Ada ayu, ada umur dia. Umur 1000 tahun, juta tahun ikutlah. Dan benda makhluk ni ada amkinah, ada ambil penti. Ada boleh takdir, boleh ambil penti supaya kita ambil penti. Kita tahayyuz. Istilah dalam ilmu tauhid panggil tahayyuz. Tahayyuz tak ni maknanya ambil lapang, ambil kawasan kopket hak kita tak besar mana. Kalau besar buah wala, besar wala tu kan serupa dengan telur, ambil penti dalam berah, dalam nasi lah. Orang panggil penti, ambil kopket dia besar tu, kopket dia ada. Pahaya ada maqadir. Benda baru ni ada maqadir. Dia boleh hukum besar tu besar ni. Benda baru dia ada al-jihad. Al-jihad dengan tor jihad. Jihad ni ada sebelah kanan, sebelah atas, sebelah kiri. Lepas tu apa kata kita kata Tuhan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak serupa dengan sesuatu, kita nak hentak, kita nak hurai makna lah. Makna tu Tuhan bukan daripada jenis bab nekara ni lah. Baru makna kata kita pegang Tuhan tak serupa. Kalau dia mau kata Tuhan ada bayar tak serupa dengan bayar kita, masih jadi bayar lagi, ya, serupa lagi itu. Kalau Tuhan ada tangan tak serupa tangan. Sebab tu orang ada banding. Kalau pergi kata Tuhan tak ada tangan, tak serupa dengan tangan kita.
tangan mutu, tangan sika tak supa dah. Ya tak sudah kali nafilah tu. Tolaklah tu tak sudah. Kena tolak wis suci sungguh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan kan. Daripada bagi mereka itu sifat. Tu. Dan terkadang berlawan dengan sifat-sifat salbiyah. Benda-benda hak sebut tadi berlawan dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni ada 5, okey. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Sifat salbiyah ni sifat yang menunjuk di atas menolak. Sifat menunjuk di atas nafi, tolak. Sifat-sifat yang tak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat salbiyah ni, kita ngaji sifat salbiyah, kita nak tolak, nak jadi, nak sifat Tuhan dengan sifat yang sempurna sungguh, tak serupa sungguh dengan makhluk. Sebab tu kita ngaji sifat salbiyah. Sifat-sifat ni tu, ada sifat-sifat atau ayat-ayat hak zahir ni, dia berlawan dengan sifat salbiyah. Di mana sifat-sifat salbiyah menafikan jihad. Sifat salbiyah ni tolak jihad. Sebelah tu sebelah ni. Bah Raymond ni dia pegang, dia tahu apa tak boleh percaya Tuhan ayat tak ada jihad. Lepas tu Tuhan tak wayak kata, adakah Tuhan tak wayak? Laisa kamitslihi syai', Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Lepas Tuhan wayak tu Tuhan tak serupa sesuatu. Lepas tu pula Tuhan sebut pula huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ada bagi pula ayat mutasyabih. Sebab apa kita duk lari lagi, duk kaca nak pergi zahir lagi? Itu nampak jelas kata duk nak pergi zahir tu, duk nak pergi zahir tu, nampak jelas. Dan berjisim, nafi berjisim. Berjisim ni iaitu ada jisim. Jisim ni bertubuh, berbadan, tubuh badan sakit tu. Pahala kita kata ada bayi, mana kata ada teduh, ada bayi, mana kata ada sakit. Pahala Quran tu ayat sendiri wa khalaqa kulla syai'. Tuhan buat semua perkara faqaddarahu taqdira. Maka Tuhan takdir akan sebagai takdir. Bila Tuhan sebut atau Tuhan takdir, ukur boleh ukur kak. Mana kalau Tuhan saat ni tu ada boleh hukum, mana tak makhluk. Sebab tu tak boleh kata Tuhan berjisim. Ini ijma' ulama tu Tuhan tidak berjisim kata. Lepas tu bila Tuhan tak ada berjisim, tidak berjirim, tidak berarak, maka setengah remo ni ganah tu Tuhan tak ada. Lepas tu kak hak tu dia mau ukur dengan akar remo tu Tuhan tak ada syarat nak ada kena benda supaya kita ni. Pas roh tak ada, tak nampak. Saya hangga siapa hari ni bu, roh saat ni tu tak ada boleh kesal lagi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka itu tanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Roh saat ni tu daripada kerjaan Tuhan. Maknanya Tuhan tak tahu pada orang lain. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan tidak diberikan ilmu melainkan sikit saja. Dan beranggota supaya tu juga. Beranggota ni pun jenis makhluk belaka. Tu ada tangan. Pas tangan so tu kalau kita tengok ke, makna ya tu ya mari makna banyak dah. Ada ayat hak tentang tangan ni mari lafaz satu. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan so itu. Tangan Tuhan di atas tangan mereka. Dan ada pula bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Ada 2 tangan dan ada banyak tangan. Was-samaa'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a banaynaha. Itu banyak tangan pula. Situ pun kita kuasa, kita tahu dah bahawa makna hak zahir saat ni itu tidak boleh pakai dah, kerana ada makna kadang mari dengan makna dengan 2 tangan, ada banyak tangan, ada 1 tangan. Di situ sudah cukup untuk kita
yakin bahawa ayat tu ayat mutasyabihah. Tu. Dan mengambil tepat sebab istiwa ambil tepat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan di atas arsy tertinggi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Tuhan duk taharah. Dek taharah atah. Ada setengah kitab tafsir makna rafa'a wa irtafa'a. Makna dul tah irtafa'a tu qa'ada nyetok. Allahu akbar. Tuhan nak kena nyetok lagi ke? Tuhan Maha berkuasa. Dan arah tu huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaitum fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan tu punya arasy. Tuhan yang mempunyai arasy. Tuhan nak doa ke apa? Dah arah tu hak Tuhan buat. Tuhan Maha terkaya, Tuhan kaya pada arasy. Seperti firman Allah Ta'ala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah oleh Tuhan engkau. Datang oleh Tuhan engkau. Apa makna? Ulama tafsir makna mari saat itu makna wa jaa amru rabbik, datang perintah Tuhan. Kamsang. Bila datang perintah, salah ke kalau kita tafsir situ? Kita tafsir mana amru? Tak ada salah sikit habuk. Yudabbirul amra minas sama, tengok Tuhan sebut. Yudabbirul amr, Tuhan urus semua urusan, semua perkara. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Tengok Tuhan uruskan al-amru. Mana urus? Lepas tu waja'a amru lah. Datanglah perintah Tuhan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Apa salah lagi? Malaikat turun dengan izin Allah daripada tiap-tiap perkara. Malaikat turun. Supaya kita tafsir malaikat turun malaikat. Tafsir yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan turun. Apa makna ayat? Yang zulu turun malaikatu rabbina, turun oleh malaikat-malaikat kita. Apa salah ada ayat lain? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat turun semua. Tu. Inilah. Tu maknanya wajaa rabbuka ay wajaa amru rabbika. Tiba datanglah perintah Tuhan engkau. Wal malaku saffan saffa. Malaikat dalam keadaan mereka berbaris. Mereka duk baris tunggu dengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pelik. Moga mereka ni Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum. Mereka ni tak lawan perintah Tuhan, tak lakoh perintah Tuhan, suruh apa ya buat selalu ke? Mana berbaris tak ada masalah apa. Dan firman Allah Ta'ala tu maknanya sedang malaikat berbaris siap sedia menjalankan perintah. Masalah kalah tu. Makna tu duk kacau duk nak bakar makna zahir tu ke makna Tuhan mari jongok-jongok tu buat apa duk kacau nak bakar demo tu orang bagi kacau sani israr dia kacau tu nampak jelas kata fitnah ibtigha al fitnah, nak pada fitnah tu nampak jelas kerana kacau ke apa? Kacau nak pergi bakar hak tu juga sedar kan hak Tuhan sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan ayat tak serupa dah, pada ayat tak serupa dah kacau tu nak pergi atas serupa. Ai belik orang ni duk cari jalan tok sewi nampak atas serupa, hak ni duk cari jalan nak pergi serupa juga. Duk kacau sebut ayat sebut nah cari nah hak kata serupa, hak ni kita pening ni.
Sedangkan ulama, kebanyakan ulama ni duk cari nah. Nak menunjuk supaya kita dapat mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab Tuhan tak serupa, kan duk kacau duk cari nak Nah, pegang kata Tuhan tak serupa. Sebab Tuhan ni tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Dan semua bakat tasbih Tuhan, bakat mensuci belaka, bakat tak layak dengan Allah. Nah. Tu. Tuhan sebut ama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tuhan tidak diperintah mereka itu, supaya mereka itu semua Allah Taala satu saja. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Tuhan daripada barang mereka duk syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duk cari kacau apa? Kadang-kadang mengajar ya talak. Tahu-tahu duk kacau cari tu. Orang kata tak boleh kena cari. Ni menunjuk kata Tuhan ni ada bayar. Ni menunjuk kata Tuhan ni ada tangan. Duk kacau situ. Buat apa kita manusia ni, Tuhan-Tuhan ni kita cuma boleh kok tikok biarkan jadi cuci sungguh lah, tak sen nampak supa-supa sikit-sikit pun tak sedah dah. Tapi tak ada kacau tu. Kacau nak bersupa. Belik. Tu nampak jelas atau ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Dah duk cari takwil mengikut hawa nafsu, ayat Quran dah turut siap dah kata Tuhan tak serupa. Duk kacau buat gapo? Carilah lakkan kata Tuhan tak serupa ni. Hak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ayat siap. Kata lakkan tak serupa ni tu kerana makhluk tak lepas dan negara. Apa kita ada ayat ni? Dan makhluk ni ada jiran, arak apa semua kaji pas Tuhan tak serupa semua tu bukan tak serupa. Kaifiah saja. Ya gitu tu. Tu cara dia. Dan firman Allah Ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Allah Ta'ala mengawasi keadaan mereka, memberi taat setia itu untuk dibalasnya. Nah, tu makna dia kan. Tu tangan Tuhan, mana pertolongan Tuhan atau kekuasaan Tuhan di atas tangan mereka. Jadi maknanya Tuhan mengawasi keadaan mereka. Nah, Tuhan mengawasi. Itu makna di antara makna lah. Nah, kita tengok ke-33 bawah. Berkata al-Imam Al-Allamah Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Tha'labi An-Naisaburi Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Kashf wal Bayan. Dia kata yadullahi fawqa aydihim. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yadullah bil wafa lima wa'adahum minal khair. Tu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas turjumanul Quran, pentafsir Quran hak Nabi doa. Allah faqih fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Abdullah bin Abbas pupuh Nabi. Abdullah bin Abbas kata makna yadullah makna bil wafa, tangan Tuhan makna bil wafa, dengan makna Tuhan sempurna. Dan Tuhan sempurna kalimah wa'adahu minal khair, perkara Tuhan janji mereka itu daripada kebaikan. Nak tolong nak gapo Tuhan akan sempurnakan. Artinya tangan Allah yang ini dengan makna menyempurnakan itu. Dan berkata As-Sadi, yadullahi fawqa aydihim wa dhalika annahum ya'khuduna bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian itu bahawa mereka itu makna yadullah ni mereka pegang bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu pegang Nabi, wa yubayyi'unahu, mereka bai'ahkan Nabi. Bai'ah Nabi itu yadullah indal mubayyah, maknanya tangan Tuhan di sisi bai'ah. Tu ketika bai'ah saat itu. Sebab Tuhan sebut laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Tuhan telah redha ketika mereka itu bai'ah Nabi. Tangan Tuhan di atas mereka dengan makna mereka pegang dengan tangan Nabi itu dan mereka bai'ah Nabi. Maknanya bai'ah Nabi supaya bai'ah dengan Allah lah. Man ata ar-rasul, siapa taat kepada Rasul faqad ata Allah, supaya taat Allah kan.
Artinya dan demikian bahawa mereka pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bai'ahkannya. Dan arti tangan Allah yakni ketika bai'ah. Lah tu. Dan berkata Al-Kalbi, yadullah maknanya nikmatullahi alaihim. Makna nikmat Allah di atas mereka itu fauqa ma sana'u minal bai'ah. Di atas perkara yang mereka itu lakukan pada bai'ah. Makna nikmat Allah di atas mereka atas apa yang mereka telah buat daripada bai'ah. Dan berkata Ibnu Kaisan, yadullah makna quwwatullah wa nusratuh fauqa quwwatihim wa nusratihim. Nah, maknanya makna kekuatan, makna kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan di atas kekuatan mereka dan pertolongan mereka. Manalah tu. Nah. Tu. Tuhan sebut ke? Wa in yuridu an yakhda'uk fa inna hasbaqallah. Maka cukup dengan Allah. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Tuhan hak sokong, tolong dia dengan pertolongan Allah dan dengan orang beriman. Sebab tu artinya kekuatan Allah dan pertolongannya di atas kekuatan dan pertolongan mereka. Inilah senyata-nyata dalil atas bahawa tidak mungkin berpegang dengan zahir. Tengok Abdullah bin Abbas sendiri kata. Bukan kita kata, Abdullah bin Abbas. Pahalah tu juga. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terbata pendakwa bahawa sahabat faham ayat-ayat mengikut zahir. Sahabat tak ada turut zahir, tak ada. Hak kata sahabat turut zahir. Kerana pada ketika diturunkan ayat ini, mereka letak tangan mereka atas tangan Rasul sebagai janji dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai berita bahawa telah dibunuh Sayyidina Uthman. Ia berlaku bai'ah ni, iaitu ketika Nabi ni hantar Sayyidina Uthman suruh masuk Ciracas, suruh masuk kecek dengan Quraisy lah. Nabi nak pergi buat umrah ya, bukan nak buat gapo pun, tapi Sayyidina Uthman lama tu sampai 3 hari sampai berita tu Sayyidina Uthman telah dibunuh. Maka Nabi pun gagak bunuh kerana orang hak kita masuk Rasul ke panggil orang ni tuatan ni tak boleh bunuh. Nah, kaedahnya adab dalam perang ni tak boleh bunuh lah. Nah, kalau tu kau tak nak perang, mana tu kau bakal lagi perang lalu, tak nak kecek apa lah. Tu bila siapa beritalah tu, maka sahabat pun bai'ah Nabi. Nah, lepas tu letak tangan di atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila letak tangan di atas Nabi, nah, maka adakah semua sahabat memahami ayat bahawa tangan Allah atas tangan mereka? Tangan tu atas tu tak ada pihak lah tu. Nah, tentu tidak seorang pun faham seperti demikian. Tetapi faham mereka ialah jaminan Allah dan ditolong mereka, pertolongan Allah. Jika berlaku peperangan dan bahawa Allah Ta'ala sahajalah yang menentu kemenangan pada siapapun. Nah, dan kita sekarang pun faham seperti demikian juga. Kita fahamlah tu juga pada ayat tu. Nah. Dan firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Maksudnya bahawa kedua tangan Allah sentiasa terbuka. Tangan Tuhan terbuka, terhalau ke bang, terhalau ke bawah ke. Tuhan murah, bila murah tu terbuka, makna Tuhan Allah kewi ya. Dak ambil gapo Tuhan tak ada nak gapo kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadi, Tuhan kata jin manusia, malaikat supaya mereka semua aku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tuhan tak ada nak mereka makan Tuhan dak. Tuhan Allah ya wi ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan Tuhan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Tuhan, inna rabbaka yabsutu. Tuhan Allah. Nah, Allah ke mana Allah? Mana Tuhan Allah ke wi ya wi. Patangnya Tuhan Allah. Ada ke mana Allah betul? Tu maknanya maksud pakai kedua tangan Allah sentiasa terbuka nikmat dan kurnianya luas limpah. Ia membelanjakan sebagaimana ia kehendaki.
Tuhan tak ada Allah nak ambil kita. Tuhan wi ya kapal-kapal semua. Tuhan belanja kepada siapa Tuhan nak wi. Maknalah tu tak ada pia dok kata tangan Tuhan tak Allah. Nah, kita tanya kita tak kalau hak Wahabi sendiri pun kita rasa tak ada pegalah tu. Atau Tuhan tangan tak Allah gitu. Tak ada. Nah, maknanya semua bakat faham makna tu Tuhan wi. Nah, sebab Tuhan sebut ayat lain saya baca dalam suratul Isra kan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Tuhan yang memberi rezeki. Nah, dan Tuhan juga sepitkan rezeki. Nah, duk Tuhan belaka. Dah tangan tu pula. Supaya tak sebut yadu pun mari. Ada makna yadullah dan was-samaa'a banainaha bi aidin wa inna lamusi'un. Tangan ke makna banyak tangan pun ada. Dan firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iaitu Allah Ta'ala yang bersemayam di atas arsy, makna di atas duduk atas arsy. Boleh kau bukan di atas duduk betul? Tertinggi atas arsy. Qad istawa ni dalam bahasa Arab tu mari belah-belah makna. Di antaranya istawa dengan makna memerintah ada. Istaula. Ada sebut oleh syair qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw damin muhrakin. Nah, Raja Bishr telah merentah Iraq dengan tak ada tumpah darah. Memerintah istaula makna menguasai. Nah. Tu maknalah tu. Dan ada makna tasallata bil quwwah was sultan, makna Tuhan kuasa. Sebab tu istawa ni dunia ni ada dua. Ada alam dunia ni, alam dunia, alam rendah. Alam aras, alam atas. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa dengan makna alam bawah sampai ke atas. Qad istaula di makna ni Tuhan telah memerintah semua, Tuhan telah mengurus semua, tidak ada pun yang tubik luar daripada perintah daripada pemerintahan Tuhan, tak ada. Nah, semua ni di bawah Allah Subhanahu wa taala belaka, tak ada hak boleh lari pada Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua tu milik Tuhan. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah merintah. Nah, langit bumi dan Tuhan kuasa di tiap-tiap suatu. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat lain. Tuhan merintah, Tuhan mulk. Al-mulk mana merintah. Dan firman Allah Ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya, dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah dengan cara penghormatan yang sewajibnya diberi kepadanya. Orang kafir kan, tak ada hormat kepada Tuhan. Nah, was-samawat, sedang bumi seluruhnya matwiyatun pada hari Khamis dalam genggaman kuasanya. Dalam genggaman. Ada saya tengok dalam seorang nak wikrak hak Arab ni, dia hurai makna matwiyat. Ya ada ayat ni saya tak ingat. Ayat hak Tuhan sebut kata digulungkan. Nah, ayat ni pun sama jugalah, matwiyat biyamin ni. Digulung saat ni tu supaya ayat ni dia gulung supaya gulung ketah. Supaya gulung ketah. Jadi piye yo suluh hak piye nak rabak. Letah tangik nu. Piye nak Tuhan nak wi hancurkan bumi ni kan. Bukan bumi daklah. Hak letah nak boleh bitan yo musim tu. Yo serok masuk habis kali dah. Hancur habis benda tu. Kiamat apa tu? Hari kiamat. Yo supaya angin ribut kita panggil ke apa, supaya angin hak tu hak angin biasa no hak radap hak cakrawan hak besar ya musim itu tu habis sudah masuk itu habis sudah tak ada tinggal perkara dah. Pas supaya tu juga supaya ni kan kalau angin ribut musim tu apa ya nak supaya gulung. Ada ayat soal lagi mana matwiyat mana gulung.
Gulung dengan tangan, ya, dia jadi gitu. Bola masuk habis, hancur habis. Nah, banyak ada kita ngaji, kita baca hak nak siasat kan. Supaya dengan alam hak kita duduk ni, ya duduk dalam supaya dalam gua bagi. Ya duduk dalam gua. Seolah kata ya duduk dalam satu gulung, lepas tu luar tu ya ada kalau lain pula. Banyak lagi. Semua Tuhan sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Semua hak Tuhan habis. Walillahi mulkus samawati wal ard. Tuhan milik semua. Hak kita duduk ni kecil saja. Halus ya. Apa tu pula Allah. Banyak benda lah. Tuhan Maha Kuasa. Itu maknanya sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggaman kuasanya. Dan langit tergulung dengan kuat kuasa tu. Langit tu dengan kanan tu maknanya digulungkan dengan kuat kuasa Tuhan ke? Tuhan kuasa ke? Bila Tuhan nak buat apa ke? Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Tuhan boleh buat sekaligus itu ya. Kun fayakun. Nah, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Tuhan kata Tuhan boleh buat semua ke? Hak mati tu apa semua orang nampak kata tulang apa hacul lebu tu boleh menghidupkan semula. Tuhan kuasa habis. Tuhan kuasa semua. Allahu akbar. Sebab itulah maha sucilah ia dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Tuhan maha suci. Bila Tuhan sebut kuasa besar Tuhan ni, Tuhan sebut Tuhan maha suci. Maha suci Allah daripada apa mereka tersifatkan. Dan sabda Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Akan turun Tuhan kami pada tiap-tiap malam kepada langit dunia. Hak ni supaya tu juga ni. Kalaulah kita tengok Tuhan ya Ar-Rahman Shistawa, Tuhan di atas arasy. Bila kita tengok Tuhan sebut Tuhan duduk letak arasy, kama dia Tuhan sebut juga. Tuhan duduk letak arasy, lepas tu turun juga. Lepas turun ni kalau kita kira turun ni orang panggil tekah. Di Jepun tempat kita ya tekah bagi sejar-sejar lepas tu sejar-sejar maknanya hak suluh lepas pada dua separuh malam masuk separuh yang tiga orang panggil. Malam tu dibagi pada tiga. Bagi saham tiga gia. Sebahagian hak akhir saat ni tu ada tiap-tiap negeri. Pak kalau kita pakai zahir makna Tuhan turun. Lepas tu Tuhan duduk di atas arah bila? Dah kena turun tiap-tiap masa ke? Duduk atas arah bila? Sebab tu dia tak boleh. Dia nak pakai zahir tu tak boleh tu. Ulama ni dia. Dia tahu kata gapo. Lama dah ke? Ulama sana tu duk buat kajian tu lama. Dan dia hipung semua nusus, Quran, hadis mari hipung jadi dan ya tu baik jadi kaedah. Lakan. Itulah saja. Kita hubung lagi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Wallahu a'lam.